Bapak Ibu sekalian. Shalom, selamat pagi. Nah, begitu dong. Baik, selamat datang di dalam ibadah Kebaktian Umum 1 pada hari Minggu 23 Juni 2024. Adalah sebuah sukacita dapat berkumpul bersama kembali di rumah Tuhan bersama Bapak Ibu sekalian untuk memuji dan menyembah Allah kita. Oleh karena itu saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita bersatu teduh sejenak. Kita naikkan ucapan syukur kita dan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah. Mari kita bersatu teduh sejenak. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami ada hingga detik ini, itu semua karena anugerah daripada-Mu. Kami pada hari Minggu ini dapat berkumpul di dalam rumah-Mu untuk memuji dan menyembah-Mu, itu juga sebuah karunia daripada-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hidup kami mengucap syukur untuk karya keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dan kami mengucap syukur untuk tetap memiliki kesempatan untuk melayani Engkau, untuk menyembah, memuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami boleh berkumpul bersama di dalam rumah-Mu dan kami akan memulai ibadah kami. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan, kiranya Tuhan terus menyertai dan memelihara kami. Dan kami juga berdoa memohon agar kiranya Tuhan boleh melembutkan hati kami untuk menerima firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan ibadah pada hari ini dari awal hingga akhir di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Juni. Artinya Tuhan sudah memimpin kita setengah jalan ya dalam mengarungi tahun 2024. Bagaimana Bapak Ibu merefleksi setengah tahun tersebut? Kalau saya akui jika saya masih kurang bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak menghitung berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan curahkan dalam hidup saya. Sehingga hal-hal kecil yang tidak sesuai dengan harapan saya mudah sekali membuat saya untuk meledak menjadi emosi. Dan saya mohon ampun kepada Tuhan untuk hal itu. 1 Tawarik 16 ayat 8 dan 9 berkata demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Oleh karena itu, pada pagi hari ini sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas penyertaannya, mari kita sembah. Mari kita sembah Dia karena Dia adalah Raja yang mulia, yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Mari kita menyatakan kebesaran Tuhan dan sisi semesta bertelut di hadapannya. Mari kita naikkan pujian, nyata kebesaran-Mu. Sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku tak
nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Kita naikkan sekali lagi pujian ini. Kita nyatakan, kita sembah Engkau Rajaku. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Aku takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Nyatakan kebesaran Tuhan. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Ya alam raya seisi semesta memuji Tuhan. Ya alam raya seisi semesta bertelut memandang-Mu. Wah seluruh karya-Mu, oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Biar alam raya seisi semesta bertelut memandang-Mu. Wah seluruh karya-Mu, oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Mari kita nyatakan kebesaran Tuhan. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Yesus penyelamatku. Yesus penyelamatku.
Bapak Ibu, mari sebelum kita masuk dalam ibadah lebih dalam lagi, mari kita bersama-sama mengambil waktu sejenak, kita akui dosa kita di hadapan Tuhan, agar kita boleh dilayakkan untuk meneruskan akan ibadah kita pada pagi hari ini. 1 Yohanes pasalnya yang ke-1 ayat 6 berbunyi demikian, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Bapa dalam sorga, saat ini ya Tuhan kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami. Kami adalah orang-orang yang berdosa ya Tuhan yang Engkau kasihi. Engkau sudah menebus kami menjadi anak-anak-Mu. Ya Tuhan, tapi seringkali ya Tuhan, kami mendukakan Engkau. Kami sudah diangkat menjadi anak-anak terang. Tapi justru kehidupan kami bertolak belakang ya Tuhan. Kami justru melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam dosa ya Tuhan. Tuhan, kami menyadari banyak orang tidak melihat akan kelakuan perbuatan kami. Tapi Engkau mengetahui ya Tuhan. Dan setiap hal sekecil apapun tidak dapat tersembunyi di mata-Mu. Karena Engkau adalah Allah kami yang maha tahu. Baik itu pikiran kami, hati kami, tutur kata kami, perbuatan kami di kegelapan ya Tuhan. Engkau terbuka terang di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini kami datang mengakui akan segala dosa kami di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Sucikanlah kami. Dan layakkanlah kami ya Tuhan sekali lagi boleh datang beribadah pada Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan ketika kami menyelesaikan ibadah kami pada hari ini di tempat ini ya Tuhan, ketika kami pulang ke tempat kami masing-masing. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami. Terus ya Tuhan menegur kami ya Tuhan jika kami melakukan dosa, agar kami ya Tuhan boleh terus diarahkan kepada kebenaran dan hidup di dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan atas segala pengampunan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Karena Engkau berjanji bahwa setiap orang yang mau mengaku dosa dan bertobat, Engkau akan mengampuninya. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, keselamatan yang Engkau berikan, pengampunan yang Engkau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Berita anugerah yang kita ambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Baik, dengan tetap bangkit berdiri kita membacakan 10 perintah Allah. 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadat kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Bapak Ibu sekalian, ada sukacita pada hari ini? Amin. Oke. Baik, kita akan sebelum kita mulai
memuji Tuhan dengan sebuah pujian segala puji syukur. Mari mungkin bisa sapa kanan kiri depan belakang dengan mengatakan bahwa sukacita Allah beserta dengan Anda dan saya. Baik. Mari kita sama-sama bergerak sedikit, tepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Yang wanita saja, sorak segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Yang pria saja, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Bersama-sama, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Baik, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Baik, sebentar kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Yuzo Adinarta dan diterjemahkan oleh Saudari Vivi dengan tema Lalang dan Gandum. Mari kita tenangkan hati kita. Mari kita siapkan hati kita sehingga menjadi hati yang seperti lahan yang subur untuk firman Tuhan. Kita nyanyikan, kita naikkan pujian, tenanglah kini hatiku.
semangat dan kerja di setiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Daud berkata di dalam Mazmur 63, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah kering dan tandus, tiada berair. Ya Tuhan, kami memerlukanmu setiap jam, setiap saat Kau kuperlukan." Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu, di janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam, ya Tuhan, Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan. 各位弟兄姐妹早安， Senang sekali boleh kembali ke tempat ini. 很开心可以回到这个地方。 Saat ini mari kita datang menghadap Tuhan dan memohon pimpinan Tuhan. 此刻我们来到神的面前，来请求他的引领。
Ya Tuhan, seperti lagu yang kami nyanyikan, kami sangat membutuhkan Engkau. 主，就像刚才我们吟唱的歌曲，我们需要你。 Bahkan setiap saat tanpa-Mu kami akan terhilang dalam kegelapan. 甚至在每个时刻，如果没有你，我们将消失。 Saat ini kami datang kepadamu, Juru Selamat kami. 此时此刻，我们来到你的面前，我们的救赎主。 Di dalam kelelahan, di dalam kesepian, di dalam perasaan tidak sia-sia hidup ini, kami datang kepadamu. 在疲惫中，在孤独中，在失望中，我们来到你的面前。 Sapalah masing-masing kami dengan cara-Mu, Tuhan. 请欢迎用你的方式来欢迎我们每个人， Sertai kedua hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. 请恩膏你的两位仆人， Sapalah kami dengan kasih-Mu, 抚摸我们的心，用你的恩爱， sehingga kami boleh mendengar suara-Mu. 使我们可以听到你的话语。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. 奉主耶稣的圣名祈求祷告， Amin. 阿门。 Hari ini kita akan memikirkan bersama-sama sebuah tema, yaitu mengenai lalang di antara gandum. 今天我们要一起思考的话语是，在稻田里的麦子。 Kita akan mengambil dari Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. 我们要一起翻开的是马太福音13章24到30节。 Untuk mempersingkat waktu hanya akan dibacakan dalam bahasa Indonesia. 我们仅用印尼文来念读。 Demikian bunyi firman Tuhan. Saya membaca dari Alkitab Bahasa Indonesia TB 2, terjemahan yang baru. Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lagi kepada mereka. Katanya, kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Namun pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik lalang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Jadi dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Namun dia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Beberapa hari terakhir ini, kami sekeluarga sedang pindahan apartemen dari apartemen satu ke apartemen yang lain. 在这几天中，我们家正在搬家，从另外一个公寓搬到另外一个公寓。 Ada beberapa barang yang kami butuhkan di tempat yang baru, yang di tempat yang lama pun kami tidak memilikinya. 然后在一个新的地方，我们有一些东西我们是需要采购的。 Dan kami mulailah buka HP dan mencari beberapa barang itu yang dijual secara online. 然后我们开始打开手机，然后在网上来搜索我们需要的东西。 Ketika mendapatkan barangnya, kami melihat bahwa ada beberapa toko menjual barang yang sama. 当我们看到这个网上的时候，很多商家都卖了很多一样的产品， Fotonya sama, videonya sama, tulisannya semuanya sama. Dua toko berbeda, barang yang sama. 两个不同的商家展现的产品，从名字、从照片、从视频都是一模一样的。 Kalau Bapak Ibu sedang berada di posisi itu, apa yang akan dilakukan? Bagaimana memilihnya? Harganya sama. 如果弟兄姐妹在那个情况下是怎么选呢？在价格同样的情况下， Mulailah saya mencoba kalau pakai toko ini dapat kupon apa enggak. 然后我就开始尝试，如果从这个商店，我们是否可以用优惠券？ Ada vouchernya apa enggak. 是否有优惠券？ Dan akhirnya kita pilih yang paling murah. 然后最终我们选择是最便宜的。 Dan setelah barang dikirim ternyata tidak seperti yang digambar, tidak sama dengan yang di video, tidak sama dengan yang dikatakan di sana. 当我们收到产品的时候，结果跟所展示的视频、照片完全不同， Mirip tapi tak sama. 相似但是不同。
Demikian pula dengan lalang dan gandum seperti yang kita baca di dalam bagian ini. 同样也是我们刚刚读的关于稗子和麦子。 Lalang dan gandum tidak bisa dibedakan pada waktu mereka baru saja bertumbuh. 它们刚刚长苗的时候，我们是没办法区分稗子和麦子。 Daunnya mirip, 它长出的叶子一样， bentuknya mirip, 形状也一样， warnanya sama, 颜色如同， tetapi ada beberapa perbedaan. 但是有一些的不同。 Sehingga di dalam bagian ini ketika sang hamba itu bertanya, maukah Tuhan kalau kami cabut yang lalang itu? 因此，在这个章节中，仆人说：“是否我们要拔掉这个稗子？” Perbedaan itu baru muncul setelah lalang dan gandum bertumbuh sekian lama, tidak bisa di awal-awal. 这个区分呢，是等它们长高了之后呢，我们才可以看出它们的区别。 Ketika mereka sudah bertumbuh sekian lama, itu berarti akar mereka sudah bercampur satu dengan yang lain. 但它们经过一段时间已经长出了之后呢，其实它们的根是已经交错在一起。 Itu sebabnya sang Tuhan berkata, jangan dicabut. Ketika engkau mencabut lalang, nanti akar dari gandum juga ikut rusak. 所以主人跟他说不要拔掉，因为当你拔掉稗子的时候呢，麦子的根也会跟着拔。 Itulah sebabnya tidak perlu dicabut. Tunggu saja nanti sampai gandum dan lalang itu sama-sama menghasilkan bulir, sama-sama matang dan siap untuk dituai. 所以说不要在早期的时候拔掉，要等到它们成熟之后收割时刻，我们才可以把它收 Karena 割。 pada saat itu perbedaan akan semakin nyata dan tampak. 因为只有在那个时候，可以更显现的看出它们的区别。 Dan dua-duanya akan dicabut juga. 然后这两个呢，也同样将会被拔掉。 Apa arti dari perumpamaan ini? 那这个比喻呢是什么意思？ Tuhan Yesus sedang berbicara tentang kerajaan surga. 耶稣正在讲关于天堂的事， Inilah perumpamaan tentang kerajaan surga. 这个是关于天堂的比喻， Kerajaan surga itu seperti ini, kata Tuhan 这个是 Yesus. 关于店主的一个比喻。 Saudaraku, kerajaan surga bukan di ujung sana setelah kita mati. 那这个说天堂并不是在远远等我们死去的时候去的地方， Kerajaan surga sudah berlaku saat ini, di sini, sekarang. 它其实就是我们此刻站着的这个地方。 Allah tidak bertahta di sana nanti, Allah sudah dan sedang bertahta di saat ini, di sini. 上帝并没有等到那个时候才显现，而是如今此刻都已经在显现出来了。 Apa arti dari perumpamaan tentang kerajaan surga ini? 那这个比喻讲的是什么呢？ Saudaraku, tidak banyak perumpamaan yang Tuhan Yesus jelaskan artinya. 在这里，耶稣并没有过多的讲述关于这个比喻。 Di dalam perikop sebelumnya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23, di sana satu perumpamaan tentang penabur juga yang Tuhan Yesus jelaskan artinya. 在上一个章节，在第1到23节，耶稣也讲了关于一个撒种的这个人的比喻。 Di bagian ini Tuhan Yesus juga menjelaskan artinya. 在这个章节，耶稣也是解释了。 Mari kita baca di ayat 36 sampai dengan ayat 43. 我们一起从36读到43节， Ayat 36 sampai dengan ayat 43. 从36到43节。 Kali ini akan dibacakan dalam bahasa Mandarin 我们现 supaya 在 adil ya. 我们现在用中文来念读。当下，耶稣离开众人，进了房子。他的门徒进前来说：“请把田间稗子的比喻讲给我们听。”他回答说：“那撒好种的人是人子，田地就是世界，好种就是天国之子，稗子就是那恶者之子。撒稗子的仇敌就是魔鬼，收割的时候就是世界的末了，收割的人就是天使。将稗子薅出来，用火焚烧，世界的末了也要如此。人子要差遣使者，把一切叫人跌倒和作恶的，从他国里挑出来，丢在火舍里，在那里必要哀哭切齿了。那时，一人在他们父的国里要发出光来，像太阳一样，有耳可听的就应当听。 Anak manusia adalah Tuhan Yesus sendiri, dia digambarkan sebagai penabur benih-benih yang baik. 那人子就是解释的是耶稣本身，他撒的是好种。 Ladang itu adalah dunia, termasuk di dalamnya adalah gereja. 那这个稻田讲的就是这个世界，包括教会。 Benih lalang, benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan surga. 好的种子就是来自于天国的枝子， Benih lalang adalah anak-anak si jahat. 那这个稗子的枝子就是坏子。 Benih yang baik itu artinya
anak-anak kerajaan surga, yaitu mereka yang di dalamnya Allah turut bekerja sehingga menghasilkan kualitas yang baik. 好的种子就是说，在主内活着的孩子，他们因为有上帝的做事，使他可以使出好的结果。 Sedangkan benih yang lalang ini adalah anak-anak yang di dalamnya si jahat itu berkuasa. 而这个稗子呢，是魔鬼来在后面做事的。 Musuh si penabur itu atau yang menabur benih-benih lalang itu adalah si iblis. 那这个撒稗子种子的人就是魔鬼。 Waktu menuai digambarkan sebagai akhir zaman atau akhir hidup setiap orang. 收割这个时刻的话，比喻成每个人将近尾声的这个生命。 Para penuainya adalah malaikat-malaikat. 那这个收割的人就是天使。 Ada satu yang tidak dijelaskan oleh Tuhan Yesus, 有一个地方是耶稣没有解释的， yaitu hamba yang bertanya kepada tuannya. 那就是向主人问的这个仆人。 Hamba-hamba ini tidak sama dengan para penuai. 这个仆人跟撒种的人是不一样的。 Ada beberapa tafsiran tentang hal ini, tetapi saya tidak akan membahas kali ini. 有很多关于这一块的解释，但是我们不会再过多的详细。 Hamba-hamba si penabur itu bertanya kepada sang tuan, 撒种的这个仆人问主人说 siapa yang menabur benih lalang itu?：“ 谁撒了这个稗子的种子呢 Sang tuan menjawab, seorang musuh.？” 然后主人说：“是一个敌人。 Lalu dia bertanya lagi, maukah Tuhan kami pergi mencabut lalang itu? ” 然后他说：“主人是否需要我们去拔掉呢 Sang tuan menjawab, jangan, sebab gandum akan ikut tercabut.？” 主人说：“不要，因为麦子会将被拔掉。 Lagi pula sang hamba-hamba itu mereka bukan para penabur. 而且那些仆人的话，并不是撒种的人。 Sang tuan berkata, nanti pada musim menuai para penabur, bukan kamu, para penuai yang akan menuainya. 主人说，等到收割时期的时候，那些收割的人就是将收割那些。 Tetapi alasan yang Tuhan berikan itu sama, yaitu nanti gandum akan ikut tercabut. 但是主给予的解释是一样的，就是说麦子将跟着被拔掉。 Dan hal ini menunjukkan bahwa baik hamba-hamba maupun para penuai akan mengalami kesulitan untuk memisahkan lalang dari gandum. 那这个同样呢是解释，无论是仆人还是收割的人，将会很难的区分。 Tetapi kalau penuai dan hamba ini mengalami kesulitan, bukankah Tuhan sendiri sebenarnya tidak mengalami kesulitan? 但是如果收割的人和这个仆人感到困惑、困难的时候，但是主耶稣并没有感到困难。 Tidak ada masalah buat Tuhan untuk membedakan siapa anak kerajaan dan siapa anak-anak si jahat. 主是可以一清二楚的可以区分出哪个是好子，哪个是坏的。 Maka saya bertanya, jadi apa sebenarnya yang Tuhan ingin ajarkan lewat 所以 ini? 我正在问说，到底上帝想要说的是什么呢？ Apakah Tuhan juga tidak bisa membedakan? Tentu tidak, bukan? 难道是上帝也不能区分吗？肯定不是。 Apakah Tuhan dengan kemahakuasaannya tidak sanggup memisahkan kambing dengan domba, lalang dari gandum? 难道上帝用他的全能没办法区分哪个是稗子和麦子吗？ Jadi apa sebenarnya yang Tuhan ingin katakan kepada kita lewat perumpamaan ini? 到底是上帝想要说明的是什么呢？ Para murid saat itu juga tidak mengerti. 当时的徒弟的话也不懂得， Sama seperti kita mungkin hari ini tidak mengerti. 就好比是如今的我们可能不太懂。 Tetapi izinkan saya membagikan apa yang Tuhan sampaikan melalui bagian ini. 但是就让我今天可以分享上帝想要表达的。 Yang pertama ialah waktu antara benih itu ditabur dengan benih itu dituai, itu adalah kesempatan untuk bertumbuh. 那就是当这个种子从开始被撒到收割的这段时间，就是我们成长的一个时期的一个机会。 Bertumbuhnya lalang di ladang gandum itu adalah sebuah fakta. 一个稗子在一个麦田里面长是一个事实， Saudara dan saya tidak bisa protes, kenyataannya seperti itu yang terjadi. 我们没办法去投诉说为什么要这样的一个情况。 Anak-anak Tuhan dan anak-anak si jahat itu bisa berkumpul bersama-sama, melakukan hal yang sama, berada di ruang ibadah yang sama. 上帝的儿子和一个魔鬼的儿子也可以在同样的一个地方、同样的一个教会做同样的事情。 Mereka bisa ikut PA bersama-sama, pelayanan bersama-sama, melakukan banyak hal baik 他 bersama-sama. 们可以一同的侍奉，可以一同的去做很多的好事。
Di dalam masa-masa tertentu mereka sangat sulit untuk dibedakan. 但是而且是在专门的一个时刻的话，是很难区分他们。 Apalagi di sekitar kita, kita melihat banyak sekali pelayan-pelayan Tuhan, termasuk hamba Tuhan, pendeta sekalipun yang jatuh ke dalam dosa-dosa yang sangat memalukan. 特别是在我们的周围，我们可以看到很多的人，甚至很多的牧师也可以降临到一个不可毁灭的一个罪恶。 Kemarin saya mendengar seorang hamba Tuhan yang baru saja mundur dari jabatannya di sebuah gereja yang sangat besar. 昨天我刚听到一个消息，有一个非常伟大的一个牧师，刚从一个非常大的一个教会里面退出他的职位。 Dia mundur setelah kasus lamanya diungkit kembali. 他退出呢，是因为他历年来的这个之前的一个过往被推出。 Ketika dia masih menjadi pelayan Tuhan berusia 20-an tahun, 当他20几岁侍奉耶稣的时候， dia melakukan penganiayaan seksual kepada anak remaja umur 12 tahun. 他对于年轻的少女12岁的少女做了一个侵犯。 Pada saat itu dia sudah mengaku dan bertobat. 那个时候他已经承认他已经悔改， Tetapi pada saat itu dia mengaku bahwa dia terlibat hubungan percintaan dengan wanita muda. 但是在那个时候他承认他跟一个年轻的女子有发生一个关系。 Gereja saat itu dengan informasi seperti itu melakukan disiplin terhadap hamba Tuhan ini. 所以教会听到这个消息，就对这个牧师来去做指责。 Setelah proses disiplin selesai, dia menunjukkan pertobatan, maka dia diberi kesempatan untuk melayani lagi. 等这段时间结束之后呢，教会再给他一个机会，让他可以回到侍奉当中。 Tetapi akhir-akhir ini setelah dia menjadi seorang kakek, saudaraku, dia sudah tua umurnya. 但是现在他已经变成爷爷，已经年老了。 Bahkan korbannya yang tadinya berumur 12 tahun, sekarang sudah umur 52 tahun. 但是他的受害者原本从12岁，现在已经52岁。 Dan dia berkata kepada salah seorang penatua, saat aku dianiaya, aku masih berumur 12 tahun. 然后这个女子呢，就是跟一个长老说，当我被侵犯的时候，那个时候我才12岁。 Maka mereka meninjau ulang kasus itu. 所以他们很多都是在重新回顾这个事故。 Karena waktu awal dilaporkan dia hanya berkata bahwa saya telah melakukannya kepada seorang gadis muda, tetapi tidak menyebutkan bahwa gadis itu masih anak-anak. 因为那个时候被询问的时候，他说是一个年轻的女子，但没有说年龄， Karena hukumnya berbeda. 因为这个罪是不同的。 Ada banyak sekali kasus-kasus seperti ini di sekitar kita. 有很多这样类似的事件， Sehingga kita itu bertanya-tanya, 所以我们不同的询问， dari mana kita tahu ini anak Tuhan atau anak setan? 我们从哪里知道哪一个是天国的儿子，哪一个是魔鬼的？ Dari mana kita tahu dia bertobat sungguh-sungguh atau dia sebenarnya hanya pura-pura bertobat? 从哪里我们知道他们是已经真正的悔改，还是在作假？ Alkitab berkata, kita tidak tahu. 圣经说我们不知道， Hanya Tuhan yang tahu. 只有主知道， Hanya si penabur yang tahu. 只有这个撒种的人是知道的， Hanya Tuhan yang melihat isi hati dan tidak mungkin kelirulah yang tahu. 只有主可以看透我们的心， Saudara dan saya nggak tahu. 所以我们每个人是不知道的。 Mungkin ada di antara kita yang saat ini masih bertanya, 可能我们在座的每个人也不断的询问， sebenarnya saya ini anak yang mana? 我自己到底是什么样的人呢？ Saya lalangkah atau saya gandum? 我是麦子还是稗子？ Kita manusia semuanya itu sudah jatuh dalam dosa. 我们人类全部都已经沦落到罪恶当中。 Ketika anak-anak Tuhan sekalipun jatuh ke dalam dosa, mereka bisa meragukan keselamatan. 当上帝的儿子坠入到罪恶当中，他们也会反思是否这个可以得赦免， Ya, meragukan keselamatan. Saudara dan saya, 他们会怀疑是否得永生， apakah Tuhan masih mau terima orang seperti saya? 上帝是否还可以接受像我这样的人？ Kenapa saya tidak suka berdoa? 为什么我不喜欢祷告？ Kenapa orang lain melayani, saya tidak tergerak untuk melayani? 为什么很多人都喜欢侍奉，但是我没有被触动？ Kenapa orang baca Alkitab hidupnya berubah, kok saya sulit sekali berubah? 为什么其他人读圣经可以改变，但是我没有呢？ Ketika kita mendengar ada orang-orang menjadi misionaris pergi ke luar
kota, keluar pulau, keluar daerah, meninggalkan segala sesuatu. Mereka begitu mencintai Tuhan. Kenapa saya tidak? 当我听到很多人都可以，甚至去外岛、去国外，可以去传递神的话语，但是我为什么没有呢？ Kenapa saya melayani Tuhan pun masih hitung-hitungan? 但是我侍奉上帝，为什么还经济计算？ Saya akan melayani kalau rekan-rekan pelayanannya seru dan oke. 我要侍奉，如果我的合伙、我的同伴是好的， Saya hanya mau beribadah kalau dijemput. 我要去教会，如果我被接， Saya mau memberikan persembahan kalau tidak mengganggu kenyamanan saya. 我要给侍奉，如果我的个人的事情不会被影响。 Ketika saudara dan saya memikirkan hal seperti itu, kita mulai bertanya, apa saya ini betul-betul 当 diselamatkan? 我们做了或思考这些事情，我们开始询问我们是否是稗子还是麦子， Apakah saya ini betul-betul mencintai Tuhan lebih daripada segala sesuatu? 我们是否是真正爱耶稣超过一切呢？ Saudaraku, di masa-masa saudara dan saya hidup, kita masih dalam masa pertumbuhan. 所以我们在这个世界活着这个时间段呢，是我们在成长的时间。 Di dalam masa-masa pertumbuhan ini, kita sering melihat orang lain dan kita itu melihat diri kita tidak layak. 在这个成长的时间，我们看到别人，然后再反过来看自己，我们可能觉得自己不够好。 Kita melihat bahwa daun kita kok sama dengan daun tetangga. 我们看我们自己的叶子跟别人是一样的， Padahal daun tetangga itu tidak percaya Tuhan. 但是对面的邻居可能不相信主。 Kok warna hidupku ini sama dengan warna orang yang lain itu? 为什么我的颜色呢跟别人的颜色是一样的？ Padahal dia tidak kenal Tuhan. 但是他认识主。 Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, namun Tuhan berkehendak memberitahu kepada kita 所以主内弟兄姐妹，主耶稣是有意愿的告诉我们， bahwa Allah adalah Allah yang sangat-sangat bermurah hati. 说上帝是一个非常怜悯的。 Ketika dia mengairi ladang itu, dia tidak pilih-pilih. 当他给这些麦子到田里给水的时候，他是没有选择的。 Lalang dan gandum dapat air yang sama. 麦子和稗子同样是可以获得这个水源。 Seperti dalam Matius pasal 5 ayat 45, Allah itu kasihnya sempurna. 就像是在马太福音第5章第45节说，上帝的爱是完美的， Dia memberikan matahari kepada orang jahat maupun orang benar. 他给予坏人和好的同样的太阳， Dia menurunkan hujan kepada semua orang. 他给所有的人降雨。 Sehingga saudara dan saya tidak bisa membedakan orang baik dan orang jahat dari berkat yang diterima. 所以你我是没办法区分，如果我们只从上帝给我们的恩惠，我们是没办法区分的。 Khususnya berkat-berkat jasmani. 特别是我们这些可以看到的一个恩惠。 Tetapi saudara lihat Tuhan itu Tuhan yang sangat murah hati. 但是我们知道上帝是有怜悯心的， Dan di dalam kemurahan hati Tuhan, Tuhan memberikan waktu untuk bertumbuh. 在上帝的怜悯当中，上帝是给予我们成长的时间。 Seperti saudara bisa membayangkan, 就像我们可以想象， ketika lalang dan gandum itu mulai bertumbuh, mereka menjadi semakin berbeda. 当麦子和麦子同样在成长的时候，他们会越来越不同。 Saya masih ingat, waktu kami masih berada di Amerika, 我还记得，当我们还在美国的时候， istri saya meminta saya untuk belanja beberapa barang yang kami butuhkan. 我妻子让我去采购一些我们所需要的产品。 Beli soun ya di sana, 他说，让我去在那边买粉丝， di supermarket Asia. 在一个亚洲的一个市场。 Saya kan bapak-bapak ya. 然后因为我是男生， Antara soun, bihun itu saya nggak tahu bedanya. 粉丝米粉我弄不清， Tapi kalau sudah dimasak saya baru tahu. 但是煮好之后呢，我才可以知道怎么区分。 Dan waktu itu handphone belum secanggih hari ini. 然后那个时候手机没有像现在这么的 Kalau 智慧。 sekarang tinggal saya foto betul yang ini enggak, bukan, berarti cari yang lain. 现在我们都可以拍这个产品，看是否是我们要的。 Tapi waktu itu saya tidak bisa bedakan. 但是那个时候没办法区分。 Tetapi kalau sudah matang saya bisa bedain. 但是熟了之后呢，我就可以区分 Mana bihun, mana soun, mana miswa. 哪个是粉丝，哪个是 Tiga 米 macam. 粉。 Saya tanya istri saya, bahasa Inggrisnya apa? Dia juga tidak tahu saat itu. 我问英文是什么，他也不知道。 Well, saudaraku, demikian pula dengan lalang dan gandum. Waktu matang baru kita tahu. 所以也同样像麦子和稗子熟了之后，我们才知道。 Gandum itu ketika dia sudah menjadi saatnya dituai, maka dia akan berwarna keemasan. 那麦子等到它成熟
要收割的时候，它颜色是变成金黄色。 bulir-bulir gandumnya itu menjadi berat karena berbobot. 它这个麦子的这个颗粒呢会变得厚重， Maka dia akan merunduk. 所以它才会往下滴。 Tetapi lalang berbeda, dia akan terus hijau. 但是麦子是不一样，它会一直绿色。 Sekalipun dia matang, dia tidak berubah warnanya seperti gandum yang menjadi keemasan. Dia mungkin agak kuning-kuning tetapi bukan keemasan. 即便它成熟了之后，它的颜色虽然有一点黄色，但是它不是金色。 Dia juga akan menghasilkan bulir-bulir tetapi lebih jarang dan beratnya itu ringan. 它的果实也会产生，但是它的颗重会比较轻。 Dan gandum itu berguna untuk manusia. 那麦子是对人类是有好处的， Sementara lalang, biji lalang itu, benih lalang, itu kalau tercampur dengan gandum, dia bisa menjadi racun ketika dimakan. 而稗子的这个果子呢，如果跟麦子结合在一起的话，它会变成一个毒。 Ini artinya bahwa setiap benih akan dinilai bukan saat pertumbuhan awal. 所以说，这个种子被裁判是不是在早期的时候？ Dari daun bentuk tangkai yang mirip dengan gandum, tetapi saat dia bertumbuh semakin dewasa ketika dia menghasilkan banyak sekali buah. 从根和种子早期的时候看的一样，但是等到它收割的时候，它会产生很多的果子。 Perubahan seperti apa yang Tuhan harapkan? 那上帝想要是什么样的一个转变？ Saudaraku, untuk kali ini kita akan bahas satu yang paling penting, yaitu perubahan hati dan arah hidup kita. 弟兄姐妹，我们现在要讲是一个最重要的，就是我们的心是怎么转变的。 Biji gandum lebih berbobot, dia merunduk. Beda dengan lalang yang terus tegak dan hijau dan enteng. 麦子的果子成熟之后，它会重，然后会往下滴；但是稗子的话，它会不断的往上涨。 Apa yang dimaksud dengan buah ini, dengan benih-benih ini? 那这个解释的是什么呢？ Saudaraku, dalam perumpamaan sebelumnya, Tuhan Yesus menjelaskan tentang seorang penabur yang menabur benih ke berbagai macam tanah. 之前的一个比喻，耶稣是比喻了有一个撒种的人，撒了很多的种子在不同的土壤。 Orang-orang itu dibedakan dari jenis tanah, bukan benihnya. 他们这些人是被区分来，是从土壤来区分这些人。 Dan benih yang baik ini akan bertumbuh di tanah yang baik. 那好的种子将会在好的土壤中成长。 Nah, tanah yang baik ini menunjukkan hati yang baik. 那好的土壤是体现了好的心。 Dari mana kita tahu itu hati yang baik? 我们从哪里可以知道是好的心呢？ Karena dikatakan bahwa tanah yang baik itu adalah tanah yang mendengar firman, menerima firman, dan melakukan firman itu. 因为我们知道好的土壤是我们可以领受话语，使它行使出来。 Jenis tanah yang lain, mereka menerima firman tetapi tidak melakukannya, maka benih itu akan kering, firman itu akan hilang dan 但 dilupakan. 是坏的土壤呢，当它领受话语的时候，它并没有使它做出来，所以土壤将会被截干。 Berarti ini dibedakan, orang-orang itu dibedakan dari kualitas hatinya di dalam menerima firman. 所以这些人是从他领受话语的时候的这个心的一个质量。 Dan ada satu ayat Alkitab dalam Injil yang sama, Injil Yohanes, maksudnya dalam Injil Yohanes pasal 14 yang berbicara tentang hal ini. 有同样的来自于约翰福音这个章节也讲了， Siapakah orang yang mendengar dan melakukan firman? 谁那些听到并作使话语。 Yohanes 14 ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. 约翰14章21节说到，凡是那些听到并作使的，那表明他是恩爱我的。 Nah, di sini kita melihat bahwa hati yang berasal dari Tuhan adalah hati yang mengasihi Tuhan. 所以我们知道那些来自于上帝的心，他的爱，他的心是爱着上帝的。 Saudara tidak perlu hati yang mengasihi Tuhan untuk terlibat dalam pelayanan. 我们不需要拥有爱的上帝的心来去侍奉， Saudara tidak perlu hati yang mengasihi Tuhan untuk memberikan persembahan dengan rajin. 我们不需要有一个爱的上帝的心来去侍奉。 Saudara tidak perlu hati yang mengasihi Tuhan untuk melakukan banyak hal yang orang lain akan kagumi kita. 我们不需要拥有这样的心来做那些人可能可以赞扬我们的事情， Karena orang bisa melakukan semuanya itu bukan karena cinta kepada Tuhan. 因为很多人都可以做这样的事情，并不是因为他爱主。 Tetapi kalau saudara dan saya mencintai Tuhan, saudara pasti melakukan semuanya itu.
但是如果你我都爱着耶稣的话，我们肯定必定会做那些事情。 Dan bukan hanya itu, saudara akan melakukan semua pelayanan itu dengan syukur dan cinta. 并不仅仅那些，而是我们会做所有的一切事，用这个满足的心、渴慕的心。 Jadi bedanya bukan dari apa yang terlihat, bedanya dimulai dari apa yang ada di dalam hati. 所以不同的是，不是我们所看见的，而是我们内心。 Ketika kita menyanyi, 当我们吟唱， memuji 我 Tuhan, 们赞扬， apakah kita menyanyi dan memuji karena kita mengenal siapa yang akan 我 mendengar? 们是否是吟唱、赞扬，是因为我们认识这个主？ Kalau kita hari ini yang khotbah kurang bagus, kita kasih persembahan dikit saja. 如果我们想今天祷告的今天讲道的人够好的话，我就给一点点的奉献。 Itu bukan hati yang mengasihi 那 Tuhan. 这个不是一个爱主的心， Itu yang hati yang sedang pergi ke tempat hiburan. 这个是一个可能去了一个娱乐场所的地方。 Kalau aku ada waktu, maulah aku ikut kor, 如果我有时间，我可能要去一个合唱团， ikut penyambutan 我要去迎接这个团队， daripada di rumah nganggur. 好比我在家没有事情做。 Ini bukan hati yang mengasihi Tuhan, hati yang ingin ngisi waktu. 这个不是爱主的心，而是想要填满这个时间、业余时间的心。 Saudaraku ingat kisah Sakius. 所以我们是否有知道撒该的事情故事？ Sakius berlari-lari. Dia tidak peduli dengan apa yang orang katakan tentang dia. Dia bahkan naik pohon hanya untuk melihat Yesus. 撒该不断的奔跑，他不顾其他人是怎么看待他，他上了无花果树，只为了要看到耶稣。 Dan Tuhan Yesus melihat Sakius di atas pohon. 然后耶稣看到撒该站在这个树上， Bukan pohon yang terlalu tinggi juga. 不是一个特别高的树， Tetapi Tuhan Yesus tahu dia memang mencari Sakius. 但是耶稣知道他确实是来寻找撒该的。 Sakius, hari ini aku mau datang dan singgah di rumahmu. 然后他说：“撒该过来，我就是现在今天要到你的家。” Sakius langsung dengan sukacita berkejar-kejaran dengan waktu, mempersiapkan rumahnya menyambut Yesus. 然后他充满喜悦的回到他的家来准备迎接主耶稣。 Dia ajak orang-orang di sekitarnya untuk bersama-sama menikmati Yesus. 他叫他周边的人来一起来迎接耶稣。 Dan apa yang dia katakan, saudaraku? 那他说了什么呢？ Setengah harta milikku untuk orang miskin, Tuhan. 他说：“耶稣，我一半的财产是给那些贫穷的人。 Dan kalau masih ada orang meragukan, masih ada orang merasa mereka aku rugikan, aku akan ganti 4 kali lipat. 所以如果有人还觉得我是作假，我将把他反倍的4倍来还他。” Sakius yang seumur hidupnya mengumpulkan uang, dia tidak mendapatkan sukacita. 撒该他一生来筹这个钱的话，他没有得到一个喜乐。 Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, 但是当他遇到耶稣， hatinya pindah cinta. 他的心转变了，他变成爱。 Sekarang dia tidak cinta harta, dia cinta Tuhan. 他不再爱他的财产，而是他爱耶稣。 Dia bagi-bagikan hartanya dan dia mengalami sukacita karena apa? Mendapatkan Tuhan itu tidak ada bandingnya. 他到处去分他所有的资产来迎接这个耶稣，因为他觉得这个爱是无限的。 Saudaraku, di Iran ada seorang bernama Arash. 所以在伊朗有一个人叫阿拉斯， Arash ini ketua geng preman yang sangat ditakuti di kotanya. 他是这个市里一个黑帮的一个老大。 Dia mengontrol daerah itu dengan kekerasan, dengan kebengisannya. 他用他的全能来掌控这个他的这个城市。 Satu kali dia merampok dan merampas harta dari 5 keluarga terkaya di kota itu. 有一次，他在这个城市里5个最有钱的家里，他掠夺他的财产。 Sehingga 5 keluarga ini, semua anggota-anggota keluarga itu mereka lari tunggang langgang, tidak membawa apapun. Mereka ketakutan daripada mati, mereka pergi keluar 导 kota. 致这5个家庭所有的成员都到处跑，因为他担心他被杀害。 Rumahnya diduduki, mobilnya dipakai, semuanya menjadi milik Arash dan gengnya. 他占领了这5个家庭的家、车，所有的财产变成他们的。 Tetapi Arash ini punya seorang teman. 但是这个阿拉斯有一个朋友， Dia suka bercakap-cakap online. 他喜欢在线上跟这个人聊天。
Dan temannya ini selalu menceritakan tentang Yesus. 然后他的这个朋友一直在跟他讲关于耶稣的故事。 Dan aneh sekali Aras ini ingin terus bercakap-cakap dengan dia. 然后很奇怪的是，这个阿拉斯不断的想要跟他聊， Sampai suatu ketika Aras ini bilang, kirimkan ke aku Alkitab yang kamu sering katakan itu. 甚至有一次阿拉斯就说：“请你把你经常说的那本圣经寄给我。” Dia mendapatkan satu Alkitab tipis, Perjanjian Baru dan Mazmur. 他得到一个比较薄薄的圣经，是关于新约。 Dia 还有诗 baca 篇 itu, baca dan akhirnya Tuhan bekerja. 然后他不断的读，不断的反复读，最终上帝做事。 Ternyata si Aras ini benih yang baik. 没想到这个阿拉是一个好的种子， Anak kerajaan surga, dia bertobat. 他是上帝的儿子，然后他悔改， Dan dia terus-menerus dimuridkan 然后他 oleh temannya yang bernama Ali ini. 然后他不断的被他这个朋友来教导， Dan dia mengambil keputusan, aku mau meninggalkan kehidupanku yang lama. 他最终决定他要舍弃他过去的生活。 Satu kali dia membaca kisah Sakyus. 有一次他阅读关于撒该的故事， Dan dia melihat, itu yang Tuhan mau, aku akan lakukan. 然后他就觉得说，这个就是上帝想要我做的，我就是要做。 Dia cari satu persatu korban yang dia pernah peras. 他寻找一个一个他真情掠夺的那些人， Susah carinya. 很难找， Orang-orang menjauh sejauh mungkin dari dia. 那些人都已经离他而去。 Tetapi akhirnya dia menemukan satu persatu dan dia kembalikan hartanya. Rumah-rumah yang dia sudah rampok itu dia berikan kembali. 但是当他找到的时候，他一个一个找到的时候，他把一个他所掠夺的给他还回去。 Bahkan ketika dia melihat ada mebel-mebel yang sudah dirusaknya, dia perbaiki. 所以他看到有一些东西如果已经被他弄坏，他把它给修好， Bahkan dia rela pinjam uang 甚至他愿意借钱 untuk mengganti kerusakan-kerusakannya. 来去维修那些他已经做坏的东西。 3 anggota keluarga Aras bertobat mengikut Kristus karena kesaksian Aras. 3个阿拉斯的家庭成员最终来相信主，因为他的见证。 Saudaraku, apakah saudara lalang atau gandum? 所以弟兄姐妹，你们是否是麦子还是稗子？ Kalau hari ini saudara masih ragu-ragu, 如果此刻你们还在怀疑， ada 2 pesan Tuhan. 有2个上帝的话语。 Pertama, Tuhan itu bermurah hati. 上帝是有怜悯心， Masih memberi saudara dan saya waktu. 仍然给我们时间， Seperti Tuhan memberikan Sakyus dan Aras waktu. 就好像上帝给撒该和阿拉时间一样， Waktu untuk bertobat, waktu untuk bertumbuh. 时间用来悔改，时间用来成长， Gunakan waktu yang Tuhan beri. 使用上帝所给予的时间， Mari kita tidak bermain-main lagi dengan ibadah kita. 让我们不要用我们的这个时间来做事， Tidak bermain-main dengan kegiatan pelayanan kita. 不要轻看我们现在做的侍奉， Dan anak-anak Tuhan yang sejati tidak hanya melayani di gedung gereja. 因为上帝的儿子侍奉不仅仅是在这个建筑里面， Mereka bukan benih gandum di dalam gedung dan menjadi lalang di luar. 他并不是看起来是在建筑里面是一个好的麦子，但是在外面是一个稗子。 Gandum adalah gandum, 麦子是麦子， lalang adalah lalang. 稗子始终是稗子。 Yang suka disalah artikan itu adalah si lalang. 喜欢被困惑的是稗子， Jangan jadi lalang. 所以我们不要变成它。 Tuhan masih kasih kesempatan kita mendengarkan Injilnya. 上帝仍然给我们时间来机会聆听他的话语， Terimalah dia dengan cinta. 请接受他，用我们的爱， Karena dia sangat mencintai 因为 kita. 他非常爱我们。 Yang kedua, 第二， bertumbuhlah. 成长， Jangan biarkan kita dikuasai oleh akar-akar dari lalang. 不要让我们被这些稗子的根所干扰。 Paulus berkata, aku tidak akan berlari sembarangan. 保罗说：“我不会到处随便的奔跑， Aku bukan petinju yang asal memukul. 我不是一个随便的一个拳击者， Tetapi aku melatih diriku sedemikian rupa. 但是我锻炼我自己， Sehingga aku berlari dan tidak ditolak. 使我可以跑的过程中会被接受。 Menjadi seperti lalang, saudara dan saya tidak usah berusaha. 所以成为稗子，我们是不需要任何的努力。 Bertumbuh sebagai gandum, saudara dan saya perlu usaha yang keras. 犹如麦子来成长，我们就是要努力。 Saat ini Tuhan bertanya kepada kita, 此时，上帝对我们每个人说 apakah engkau lalang atau gandum?：“ 你们是稗子还是麦子？”
Apakah saudara dan saya lalang yang hidup di antara gandum atau gandum yang hidup di antara lalang? 上帝会问我们是活在麦子当中的稗子呢，还是活在稗子当中的麦子？ Kita mungkin akan terus-menerus dalam keraguan. 我们可能会一直在活在这个困惑当 Tetapi di 中。 dalam keraguan ingatlah Allah yang memberi kesempatan. 但是在这个困惑当中，上帝给我们机会， Adalah Allah yang murah hati, 是有怜悯心的上帝， yang sedang menanti saudara dan saya pulang dan kembali. 是等待我们回家的上帝。 Siapa yang sebenarnya kita layani? 那谁是我们真正来侍奉的？ Apakah itu harta? 是财产， Harta menjadi Tuhan kita? 是财产作为我们的主吗？ Apakah itu kesehatan kita? 还是我们的健康？ Apakah itu nama baik? 还是我们的名声？ Atau bahkan keluarga kita? 还是甚至我们的家庭？ Atau bahkan diri kita yang selalu menerus ingin diperhatikan, ingin dikasihi, dan kita jadikan diri kita sebagai Tuhan kita? 还是甚至是我们自己想要把自己作为一个中心来侍奉？ Mari kita berdoa. 我们来一起进入祷告。 Tuhan, ini kami yang penuh dengan kelemahan. 上帝，这是我们充满罪恶的人。 Tidak peduli berapa usia kami masih sedang dalam masa pertumbuhan. 不管我们几岁，我们仍然在成长当中。 Terima kasih untuk undangan Tuhan untuk kami datang kepadamu dan bertobat. 感谢你的邀约，让我们可以来到你的面前来悔改。 Jikalau kami pernah bertobat sebelumnya, hari ini kami mau bertobat kembali. 使我们之前如果悔改过，我们今天还想再次悔改。 Jikalau kami belum pernah sungguh-sungguh bertobat, hari ini menjadi hari kemenangan bagi Tuhan. 如果我们还没有真正的悔改，那今天将会得胜。 Pimpin kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. 引领我们的道路，想要使你的做实， Mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. 听到你的话语，在日常生活中把它行出来， Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. 来思考你的话语日夜， Sehingga kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, 使我们就像是种在河边的树， yang berbuah pada waktunya. 在正确的时间来果实。 Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. 感谢你的爱， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. 奉主耶稣的圣名，我们祈求祷告， Amin. 阿门。 Tuhan memberkati kita 感谢 semua. 主。 Baik, mewakili jemaat, hamba Tuhan dan juga majelis, saya mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Yuzo atas firman-Nya dan juga untuk Saudari Vivi untuk pelayanan pada hari ini sebagai penerjemah. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan masuk dalam persembahan. Tuhan telah terlebih dahulu memberkati kita. Maka daripada itu kita kembalikan apa yang menjadi hak dan bagian dari Tuhan. Hari ini satu kali persembahan kantong merah untuk kas umum saja. Mari kita akan naikkan sebuah pujian persembahanku. Bawa kepadamu, Oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui
mengaku bahwa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah Aku bahwa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanmu. yang mengalir di Hatiku sebagai penyembahanku. Jemaat dipersilahkan berdiri. Tuhan, kami sadar bahwa hidup kami sepenuhnya bergantung dari kemurahan dan belas kasihan-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau senantiasa menunjukkannya kepada kami apapun kondisi kami. Engkau selalu baik dan Engkau selalu menopang hidup kami. Karena itu Tuhan, terimalah ucapan syukur kami, terimalah persembahan kami Tuhan, dan kiranya Engkau berkenan untuk memakainya bagi pekerjaan-Mu melalui tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama buka suara untuk dua pokok doa. Yang pertama, kita berdoa untuk pembangunan di segala bidang, untuk perkembangan dan kemajuan perekonomian, serta ketersediaan pangan bagi masyarakat yang saat ini sangat terpengaruh karena perubahan iklim yang drastis. Mari kita berdoa bersama. Bapa, Engkau adalah Allah yang menghendaki Tuhan kesejahteraan negara di mana kami berada. Karena itu Tuhan, kami berdoa memohon berkat-Mu bagi bangsa ini, untuk bangsa ini boleh diberkati Tuhan dengan satu pembangunan yang tetap berjalan dengan baik di tengah transisi pemerintahan yang ada. Engkau juga Tuhan yang memberkati untuk ada pemulihan perekonomian di tengah negeri ini. Dan terlebih lagi Tuhan, di tengah kekhawatiran, di tengah kesulitan yang dihadapi Tuhan terkait dengan ketersediaan pangan, kiranya Tuhan yang memberkati sehingga selalu ada kecukupan pangan bagi negara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, yang kedua kita berdoa untuk keuangan gereja. Tuhan yang selalu mencukupkan melalui semua jemaat yang selalu diberkati. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, Engkau yang mempunyai gereja ini, Engkau yang mempunyai pelayanan ini, Engkau mengerti Tuhan setiap kebutuhan daripada gereja ini. Tuhan, kiranya Engkau sendiri akan selalu mencukupkan daripada kebutuhan gereja ini. Engkau juga yang memberkati jemaat-Mu dan menolong untuk jemaat-Mu boleh memperhatikan kebutuhan daripada gereja ini. Kiranya Engkau Tuhan yang akan terus memelihara gereja ini di dalam anugerah-Mu dan mencukupkan segala kebutuhan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapa, kiranya Engkau berkenan kepada persembahan kami dan segala seru doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, kembalilah ke tempat di mana Tuhan sudah mengutusmu dan menempatkanmu. Jadilah pendengar dan pelaku firman yang memiliki hati yang terus-menerus dikobarkan untuk mengasihi Tuhan. Terlibatlah dalam pelayanan-pelayanan yang membagi rahmat, membagi berkat, membawa kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Mulai sekarang sampai terus, dan terimalah janji penyertaan Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah yang tak habis-habisnya, yang sudah dicurahkan, juga di dalam Yesus Kristus yang telah mati memberikan kita lahir baru, dan terus menaburkan benih yang baik dalam hati dan jiwa kita. Dan juga kiranya kasih kekuatan dari Roh Kudus yang terus menghibur, menguatkan, mengingatkan, menegur, dan mempertobatkan kita, menyertai kita semua mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk, saat teduh. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Saudara, puji Tuhan kita hari ini Tuhan kasih satu kali lagi kesempatan kita bisa bersama-sama berkumpul, beribadah bersama-sama di tempat ini. Nah Bapak Saudara, saya ingin bertanya, apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir bersama-sama beribadah pada pagi hari ini? Jika ada, boleh mengangkat tangannya. Oke, ya baik. Bapak Saudara, kita akan melihat warta video. Mari video boleh diputar. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita dengarkan informasi warta berikut ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 berbunyi, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bersama orang lain, kita ingin memberi diri dibentuk untuk menjalankan cara hidup Kristus hari demi hari. Persekutuan menjadi kesempatan kita untuk saling mengasihi dan melayani, juga memperhatikan kepentingan orang lain. Mulailah terbuka dan berinteraksi dengan orang lain. Mazmur 119 ayat 97 mencatat, Daud telah jatuh cinta kepada setiap bagian demi bagian Taurat Tuhan yang direnungkannya. Tidak heran jika Tuhan berperkara dalam kehidupan pribadinya. Bacaan Alkitab minggu ini, Matius 12. Persekutuan Usia Indah, Selasa 25 Juni pukul 5 sore. Pelatihan Lexio Divina disampaikan oleh Pendeta Rusdi Japri. Bagi jemaat Usia Indah yang belum bergabung, mari bergabung. Pemisahan di akhir zaman, Matius 13 ayat 47-52. Betapa sering kita mendengar hal ini, tetapi apakah kita sungguh-sungguh menjadi gentar? Mari ikut persekutuan doa pagi, Sabtu 29 Juni pukul 6 pagi, oleh Guru Injil Julie Merin Pendururu. Teens Kristus sudah menjadi keharusan untuk terlibat dalam misi. Pelayanan ke Jawa Tengah, Jumat sampai Minggu, tanggal 5 sampai 7 Juli. Biaya kontribusi 200.000 per orang.
Biaya ini hanya untuk makan peserta. Pendaftaran dapat menghubungi Saudara Petrus Jonathan. Target pelayanan KKR dan Bansos untuk 300 orang peserta pembagian sembako bagi mereka yang kekurangan. Biaya yang dibutuhkan untuk pembelian obat-obatan adalah 12 juta. Bagi saudara yang mau ambil bagian, dapat mentransfer ke kas misi atau masukkan ke amplop. Mari, Teens bermisi, memberitakan Injil untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemegahan diri. Katakan, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Jadikanlah aku alatmu untuk memberitakan kabar Injil. Ibadah minggu depan, 30 Juni, samakah dia dengan kita? Yang diambil dari Matius 13 ayat 53-57. Ibadah sekolah minggu depan dengan tema Samakah Dia Dengan Kita. Lause akan menjelaskan perbedaan anak-anak dengan Tuhan dengan menunjukkan keilahiannya dalam firman. Sekian warta minggu ini. Happy Sunday all. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa warta tambahan untuk kita. Yang pertama adalah berita sukacita. Telah lahir anak pertama dari Saudara Yohanes dan juga Saudari Devi Laurencia, yaitu nama anaknya Rainer Matteo Huang, ya, hari Kamis lalu, tanggal 20 Juni. Nah, puji Tuhan, bayi dalam keadaan yang sehat, dan kita bisa juga terus mendoakan untuk pemulihan ibu pasca melahirkan, yaitu Saudari Devi. Dan bagi Bapak Ibu tentunya dapat juga mengucapkan selamat bagi keluarga yang berbahagia ini. Lalu kemudian warta tambahan yang kedua adalah kelas bertumbuh itu sudah dimulai sesi yang pertama pada hari ini jam 7 malam. Ya, temanya pengertian melayani. Nah, kiranya kita bisa bersama-sama mengikuti kelas ini, bisa bersama-sama bertumbuh juga. Nah, mengajak juga Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti kelas berakar dan juga bertunas bisa mengikuti kelas ini. Lalu kemudian minggu depan setelah ibadah umum KU pertama dan KU kedua ada acara Ramatama. Nah, kita akan menikmati ada snack, ada kopi dan atau teh di bawah. Lalu kemudian acara ini diadakan dengan maksud agar jemaat satu dengan yang lainnya itu bisa, ya, kita bisa saling ngobrol gitu ya, satu dengan yang lainnya sambil menikmati snack, ya, semakin mengenal dan semakin dekat. Dan acara Ramatama ini diadakan setiap akhir bulan. Jadi kalau bulan itu minggu keempat, maka diadakan minggu keempat. Kalau bulan itu ada 5 minggu, maka diadakan di minggu kelima. Jadi setiap akhir bulan akan ada Ramatama di bawah. Lalu kemudian untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin berpartisipasi atau memberikan dukungan untuk acara Ramatama ini, nanti akan disediakan kotak. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan tersebut. Demikian warta untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, segala puji syukur, kita naikkan sekali, dan setelah itu Bapak Ibu dapat bersalaman dan sambil meninggalkan ruang ibadah. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, Sampai ketemu lagi minggu depan. sebab Kau yang layak dipuja.
Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Baik, untuk petugas kolektor, mari kita berdoa sebentar.